Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. Saya Mariam dari Spa Muslimah Produk dan Suplemen. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami, boleh layari ke Facebook dan website kami di link yang ada pada info. Cerita Ramadan 2021 kali ini bercerita mengenai jatuh sakit di Ramadan. Normal atau tidak? Semasa berpuasa, badan kita mula menggerakkan banyak sumber tenaga yang tersimpan, iaitu lemak-lemak, sel stem dan glycogen. Sel-sel tua ataupun yang tidak sihat ataupun tidak lengkap yang berkeliaran, dan sebahagian dari sel darah putih juga akan dipecahkan sebagai salah satu cara untuk membersihkan badan dari barang-barang yang sudah rosak. Kajian menunjukkan berpuasa pada suatu jangka masa yang lama, antara 12 ke 36 jam, ada yang sehingga ke 5 hari 72 jam, jangan terkejut, memberikan impak yang sangat signifikan kepada badan kita, di mana proses penyembuhan dan menguatkan sistem daya tubuh badan berlaku. Ini menunjukkan sistem imun kita mula dikejutkan supaya ia dapat melawan sakit biasa seperti demam, batuk, sesama dengan lebih baik. Sungguh pun begitu, kita masih boleh mendapat demam, sama ada ia adalah kerana jangkitan atau daya tubuh badan sedang dalam proses meningkatkan sistem imun. Perlu kita fahami, puasa boleh melemahkan sistem imun sekiranya terdapat stresor atau tekanan yang berlebihan sehingga badan kita tidak boleh menanganinya. Keadaan seperti berpuasa ini sebenarnya adalah suatu cara yang klasik untuk proses penyembuhan dan pemulihan. Binatang peliharaan kita akan mula berpuasa, iaitu tidak makan untuk beberapa hari jika jatuh sakit. Kita ingatkan mereka mahu mati, tetapi sebenarnya mereka sedang membantu sistem imun untuk meningkatkan proses pemulihan dan perawatan tubuh badan mereka. Di hospital pula, bagi pesakit yang perlu bersiap untuk rawatan kanser atau pembedahan, mereka disuruh berpuasa sehingga 12 ke 16, kadang-kadang ada delay lebih lama dari itu, dan mereka pula tidak mendapat sebarang kesakitan. Jadi ini menunjukkan bahawa berpuasa tidak akan menjadikan seseorang itu sakit. Boleh ingat kembali kepada penerangan saya dalam cerita Ramadan 2021 episod 2, di mana saya bercakap mengenai fisiologi puasa. Autophagy berlaku. Hormon pertumbuhan manusia, iaitu human growth hormone, mula dikeluarkan dan akan memulakan proses anti penuaan dengan membaiki sel-sel sakit dan menambah sel baru dalam badan. BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Growth Factor, iaitu faktor pertumbuhan sel-sel saraf di otak, mula menyusun semula dendrit, iaitu sel saraf, dan mewujudkan sel saraf baru. Proses ini penting untuk orang tua dan orang muda bagi mengelakkan proses penuaan berlaku dengan pantas. Ingat, BDNF boleh membantu mengelakkan proses Alzheimer di waktu tua. Beberapa lagi proses yang berlaku tatkala berpuasa yang menyumbang kepada fungsi tubuh badan manusia. Demam setelah berpuasa atau dalam bulan puasa boleh terjadi apabila terlalu banyak toksin sedang dikeluarkan oleh badan dan badan tidak boleh menanganinya atau memang mendapat jangkitan kuman disebabkan oleh proses membuat sel-sel badan baru dan dipenuhi dengan toksin yang dikeluarkan oleh badan. Jadi, sekiranya korang demam, puasa mesti dihentikan sehingga tidak demam. Sekiranya perasaan seperti demam tetapi tidak demam, boleh teruskan dan tambahlah dengan makanan sihat serta tambah suplemen berkaitan sistem imun dan sistem pencernaan. Antara sakit yang boleh timbul itu adalah proses detox, adalah sakit belakang. Sakit belakang boleh bertambah semasa berpuasa kerana banyak toksin di bahagian usus bawah atau usus besar berlaku. Saluran darah akan menarik nutrien dari usus besar yang berdekatan dengan saraf di tulang belakang. Sakit belakang akan berkurangan setelah toksin berkaitan sudah dieliminasikan. Nafas berbau. Bahan buangan dari badan boleh dikeluarkan dari paru-paru. Jadi ini menyebabkan nafas berbau. Sariawan atau ulcer atau kanker, itu adalah pembinaan toksin di mulut dan ketiadaan air untuk memberikan makanan yang dimakan dikunyah
menyebabkan bakteria mula berkumpul di gigi dan gusi. Lidah juga akan menjadi seperti ditutupi oleh selaput putih. Ini juga adalah toksin. Ia akan mula reda dan beransur baik. Selsema, mukoid atau lendir adalah makanan kepada virus. Toksin melemahkan sistem imun kita. Apabila banyak toksin dikeluarkan ke saluran darah, ia boleh menyebabkan kerentanan kepada demam, batuk, selsema menjadi rendah. Maksudnya cepat sakitlah. Lendir ini adalah seperti hingus, kehak belakang tekak. Sekiranya memang mempunyai resedung, kadang-kadang lendir ini akan mula mencair dan mula meleleh keluar dengan banyak kerana proses pemulihan sedang berlaku. Ini boleh menjadikan penyebab kepada selsema semasa berpuasa di Ramadan. Puasa telah menjadi rutin kerana kita sudah berpuasa lebih 2 minggu. Ada juga yang akan menjadi agak letih dan lemah. Ini disebabkan kita tidak mengamalkan cara makan yang sihat. Sekiranya kita tidak menjaga kualiti makanan kita, cara tidur yang tidak teratur, maksudnya tidak memberikan rehat yang mencukupi di kala masa-masa kekosongan, tidak minum air kosong secukupnya, tidak memakan sayur-sayuran dan buah-buahan, makan makanan berproses dan sebagainya, maka badan kita akan mula berdetoks dan cuba mendetoks dari bahan-bahan tercemar yang baru kita ambil sekaligus. Maksudnya dia kena melakukan kerja 2 kali ganda. Barang yang sedia kala ada di dalam badan, toksin yang sedia kala ada dalam badan, dan juga toksin yang kita bawa masuk ke dalam badan. Akhirnya badan kita akan mengamuk dengan menunjukkan kesakitan. Cara menghadapinya sekiranya kita mendapat selsema semasa berpuasa. Sekiranya sakit kita ini terlalu teruk, maka perlulah kita mendapatkan rawatan ya. Sekiranya kita mendapat selsema yang berlanjutan, maka ada kemungkinan badan sedang mengeluarkan toksin dan kita sedang berperang membaikinya dengan membina sel-sel badan baru yang lebih baik. Demam adalah mekanisme membaiki dan melawan penyakit. Dengan keadaan yang masih boleh dikawal, wajar kita ambil langkah dengan memakan suplemen yang agak lebih sikit supaya membantu badan kita memulihkan diri secepatnya. Di samping mengambil air dan makanan yang kaya dengan nutrien berkhasiat. Okey, berakhir sudah cerita pada hari ini. Bersambung lagi lusa 10 terakhir Ramadan. Saya akan bercerita mengenai fasa akhir Ramadan. Apa yang telah tercapai, tidak tercapai, apa yang perlu buat selepas ini, dan akhir sekali amalan selepas Ramadan. Selamat berpuasa dan bersahur. Ingat, pilih makanan yang sesuai dan sihat. Assalamualaikum dan bye.